Dalam bajet 2023 Malaysia Madani, Kementerian Pertahanan memperolehi bajet RM10 juta untuk perolehan peralatan dan aset di bawah Kementerian Pertahanan untuk mendepani musibah bencana. Selalunya aset untuk mendepani musibah bencana seperti banjir boleh juga digunakan semasa operasi ketenteraan. Contohnya bot tempur dan enjin sangkut untuk bot tempur. Manakala untuk menjamin keharmonian dan perpaduan, Kementerian Pertahanan memperolehi bajet 17.7 bilion. Dari jumlah ini, bagi meningkatkan tahap pertahanan dan kawalan maritim negara, kerajaan bersetuju meluluskan perolehan 3 kapal Littoral Mission Ship LMS dengan kos RM2.4 bilion. Terdapat satu item yang menarik dalam belanjawan 2023, iaitu RM20 juta untuk pemerkasaan komuniti tempatan bagi kawalan sempadan. Malaysia mungkin tidak mampu berbelanja seperti negara kuasa dunia dalam meningkatkan keupayaan peperangan konvensional, sama ada dalam perolehan aset kapital seperti kapal konvert, frigate, kapal selam dan lain-lain. Bajet yang diperuntukkan oleh Kementerian Pertahanan agak rendah, sekitar 1% dari keluaran dalam negeri kasar. KDNK Malaysia berada di kedudukan nombor 132 dalam ranking bajet untuk pertahanan mengikut peratusan KDNK, iaitu di bawah negara seperti Kazakhstan, Guyana, Cameron dan Tanzania. Namun dengan bajet yang sedia ada, Malaysia mungkin mampu membangunkan keupayaan peperangan asimetrik untuk menghadapi ancaman kuasa dunia. Antara keupayaan peperangan asimetrik yang boleh dibangunkan ialah keupayaan melaksanakan operasi khusus jarak jauh dalam persekitaran maritim. Ini adalah untuk menghadapi ancaman kepada kepentingan Malaysia di Laut Cina Selatan. Terdapat sekurang-kurangnya 5 terumbu di gugusan Spratly yang sekarang diduduki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, iaitu Stesen 5, Stesen Mike, Stesen Papa, Stesen Sera dan Stesen Uniform. Terumbu layang-layang atau lebih dikenali sebagai Stesen 5 TLDM terletak kira-kira 1471 km dari Kota Kinabalu, Sabah. Jarak ini boleh diambil sebagai rujukan untuk General Staff Requirement sebarang aset yang perlu diperoleh. Contoh ialah helikopter Sikorsky S-70 Black Hawk mempunyai jarak asas 520 km dan jarak maksimum 1528 km. Manakala jarak maksimum untuk helikopter Airbus helikopter H225M pula iaitu 1253 km. Kedua-dua helikopter ini boleh membawa tangki tambahan dan dipasang prop pengisian bahan api udara ke udara. Contoh bot tempur ialah CB-90 dari Dock Starvarvet, Sweden dengan jarak 440 km. Manakala Watercat M18 AMC dari Marine Finland pula mempunyai jarak sekitar 370 km atau 200 batu nautika. Bot FIC FAC dari syarikat Gading Marine mempunyai jarak sekitar 565 km atau 300 batu nautika. Berdasarkan keupayaan di atas, mungkin boleh disimpulkan untuk melaksanakan operasi khusus ke Stesen 5 dan stesen luar pantai TLDM lain secara selesa. Perlu sekurang-kurangnya sebuah lagi stesen pangkalan hadapan seperti Bunga Mas 5, kapal auxiliary Tun Azizan. Stesen pangkalan hadapan untuk pasukan atau gerak cepat pertahanan stesen-stesen luar pantai TLDM ini perlu diletakkan di lokasi yang membolehkan aset seperti helikopter dan bot tempur membawa pasukan atau gerak cepat dengan selesa ke kawasan operasi. Dengan kata lain, ia perlu berada di antara Kota Kinabalu dan stesen-stesen luar pantai TLDM. Ia perlu boleh menempatkan sekurang-kurangnya satu helikopter dan tambatan untuk beberapa buah bot tempur dengan jarak operasi yang sesuai. Satu stesen pangkalan hadapan ini boleh menempatkan sekitar 1 hingga 2 pelatun pasukan atau gerak cepat yang boleh diatur gerakkan sama ada melalui udara atau laut menggunakan bot tempur ke stesen-stesen luar TLDM. Mengikut trend masa kini, stesen pangkalan hadapan ini juga patut mengoperasikan sistem drone yang sesuai untuk tujuan pemantauan dan bantuan tembakan. Sistem Camcopter S-100 dari Skybell mempunyai jarak 200 km, manakala sistem Scan Eagle dari Boeing
checkpoint in situ mempunyai jarak 100 km. Kedua-dua jenis drone ini boleh dioperasikan dari bot tempur dengan saiz dan kelengkapan yang sesuai. Sistem camcopter S100 boleh dilengkapi dengan senjata. Pangkalan TLDM Bintulu pula boleh digunakan untuk menempatkan satu lagi pasukan atau gerak cepat untuk mempertahankan kepentingan Malaysia di luar pantai Bintulu, seperti Banting Patinggi Ali, Beting Serupai dan Beting Raja Jarum yang sering menyaksikan kehadiran kapal asing secara berterusan walaupun ianya berada kurang 200 km dari pantai Sarawak. Pasukan atau gerak cepat ini boleh datang dari 10 Brigade Para, 21 JJK, Pascal dan Pascal. Ini sama seperti konsep operasi pasukan pertahanan kapal yang diaturgerakkan dalam Ok Fajar di Teluk Aden suatu ketika dahulu untuk mempertahankan kepentingan Malaysia di sana, iaitu kapal-kapal dagang yang mengibarkan bendera Malaysia. Kejayaan Shipborne Protection Team yang terdiri dari anggota pasukan khusus ATM mematahkan serangan lanun ke atas kapal MT Bunga Laurel semasa Ok Fajar membuktikan konsep operasi ini. Shipborne Protection Team ini diaturgerakkan dari kapal Bunga Mas 5 menggunakan helikopter dan 2 buah bot tempur sebagai pasukan bantuan gelombang kedua. Boleh dipertimbangkan untuk satu batalion lintas udara diletakkan di Pangkalan Udara Labuan. Pangkalan Udara Labuan ini menempatkan satu skuadron pesawat pengangkut Lockheed Martin C-130H Tentera Udara Diraja Malaysia, iaitu nombor 14 skuadron TUDM. Kombinasi pasukan lintas udara dari skuadron pesawat pengangkut dalam satu pangkalan meningkatkan kesiapsiagaan pasukan. Sokongan ini untuk melaksanakan operasi lintas udara atau Tactical Air Landing Operation ke terumbu layang-layang. Batalion lintas udara ini boleh datang dari batalion lintas udara sedia ada di bawah 10 Brigade Para atau satu batalion lintas udara baru, dan boleh diletakkan di bawah pemerintahan 10 Brigade Para atau sebagai batalion berdiri sendiri. Satu lagi aset yang boleh dipertimbangkan ialah pesawat amfibi yang boleh membuat intervensi secara terus ke kawasan perairan, seperti pesawat Bombardier CL-415 atau pesawat Shin Maiwa US-2 yang lebih besar dan berupaya. Pesawat amfibi seperti ini berupaya terbang dari satu pangkalan udara dengan membawa anggota pasukan khusus dan peralatan dan terus mendarat di atas kawasan perairan untuk menurunkan pasukan khusus dan peralatan tersebut. Pasukan sokongan lain yang boleh dipertimbangkan ialah mewujudkan satu pasukan bersaiz batalion, beberapa batalion atau brigade. Operasi amfibi sama ada di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu atau di Pangkalan TLDM Bintulu. Disebabkan kekangan bajet, mungkin perolehan kapal sokongan pelbagai peranan untuk menyokong operasi pasukan operasi amfibi akan mengambil masa 10 tahun atau lebih dari sekarang. Oleh itu, untuk melaksanakan konsep peperangan asimetrik ini, mungkin TLDM patut melihat kepada kapal yang lebih kecil dan murah dengan konsep operasi shore to shore berbanding ship to shore dengan menggunakan kapal MRSS. Kapal ini berkeupayaan untuk diaturgerakkan dari Pangkalan TLDM Bintulu, contoh terus ke kawasan operasi di stesen luar pantai. Contoh kapal untuk operasi shore to shore ialah LCAT dari CNIM yang boleh membawa 54 orang. Ia mempunyai jarak 1900 km atau 1000 batu nautika kosong dengan kelajuan 22 knot atau 1500 km dengan beban 100 tan pada kelajuan 15 knot. Ia boleh dilengkapi dengan senjata 20 mm. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada